Baik, bertemu kembali. Seketika tadi anda telah pun saksikan satu pakej Ronda-Ronda Keluarga Malaysia. Jangan lupa anda boleh berkunjung ke sana untuk bersama dengan ahli keluarga ataupun sahabat anda untuk meluangkan waktu cuti ataupun hujung minggu anda di sekitar Terengganu. Okey, seterusnya hari ini di studio kami nak bawakan satu lagi topik yang pastinya berkisarkan juga tentang keluarga Malaysia. Bagaimana untuk kita mempertingkatkan ilmu dalam perniagaan digital, terutamanya apabila usai pandemik COVID-19 ini ramai sudah pun bergerak ke arah digital ini. Jadi kita nak menyiapkan anda semua ke arah itu. Apakah perkara-perkara anda perlu ketahui terlebih dahulu sebelum bergerak ataupun menggerakkan perniagaan anda ke arah digital ini? Seorang tetamu di studio kami bawakan, saya perkenalkan terlebih dahulu iaitu Encik Ahmad Shah Wahid selaku perunding pemasaran digital. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam, selamat pagi. Terima kasih sama kita hari ini di studio. Sama-sama. Okey, kita nak memberikan pengenalan terhadap lanskap perniagaan dunia digital di Malaysia sekarang ini. Bagaimana selepas pandemik COVID-19? Pada pendapat saya sebenarnya antara ilmu yang perlu diterapkan oleh peniaga kita terbagi kepada 6. Ya, ada 6 vertikal yang sekarang ni usahawan ataupun peniaga patut tahu. Yang terutamanya yang pertama adalah digitalan kewangan, iaitu bagaimana menggunakan online banking, right? Yang kedua adalah point of sale (POS), menggunakan gudang digital. Yang ketiga e-wallet, bagaimana e-wallet boleh membantu perniagaan mereka seharian, dan juga yang keempat connectivity, internet. Kalau tidak ada internet, tak boleh go digital tu. Yang kelima, kita ada juga on demand dan juga platform e-dagang. Itulah, ini antara trend-trend yang terbaru ataupun ilmu-ilmu yang perlu diterapkan oleh peniaga-peniaga kita sekarang lah. Banyak tu nak belajar. Ya, banyak. Nak belajar. Okey. Mana satu yang paling asas sekali, yang paling penting yang perlu diketahui oleh peniaga-peniaga yang ingin bergerak ke arah digital ini? Sebenarnya usahawan yang pertama, mereka perlu tahu apa itu online banking sebenarnya. Sebab ramai usahawan-usahawan mikro, peniaga mikro tidak menggunakan online banking, terutamanya usahawan yang berada di luar bandar, right? Mereka apabila mereka pergi event seperti Carnival usahawan, mereka memilih untuk menerima dalam bentuk cash ataupun tunai. So sekarang ni apabila nak buat loan dengan bank, ada isu di mana mereka tidak dapat menunjukkan kewangan dia, transaksi kewangan dia. Itulah isu dia. So yang paling penting sekarang adalah bagaimana untuk online banking, dan yang terutama sekarang adalah QRP. QRP itu juga adalah antara yang penting sekarang at the moment. Betul. Jadi ialah mungkin kerana mereka tidak dapat lagi ataupun melihat manfaat secara total apabila mereka mula berniaga dalam bentuk digital, terutama dari struktur kewangan, pembayaran dan sebagainya. Mereka rasakan menggunakan wang secara fizikal itu lebih mudah jika dibandingkan. Betul. Jadi saya rasa kesempatan ini sesuai untuk tuan kongsikan apa sebenarnya kelebihan sekiranya mereka menggunakan teknik-teknik pembayaran dalam talian ini. Baik, seperti apa yang saya buat sekarang bersama dengan kebanyakan peniaga mikro kami, apa yang kami bantu adalah menyediakan, membantu mereka memudahkan untuk menggunakan QRP. Sebab QRP inilah anda menerima duit dalam bentuk phone ataupun mereka akan transfer ataupun pakai QRP dan transfer melalui mobile app. So ini sebenarnya memudahkan usahawan itu untuk menerima duit terus ke dalam bank. Dan apabila berlakunya transaksi dalam bank, bermakna ada rekod, memudahkan mereka juga untuk membuat pinjaman ataupun loan. Contohnya sebab kebanyakan bank, mereka kata, okey, apakah transaksi yang telah berlaku? Boleh tak saya lihat? Kalau dari sini boleh saya tahu anda boleh buat pembayaran balik kan. So antara yang mana yang kami gunakan sekarang, yang saya maklumkan kepada usahawan adalah penggunaan QRP, e-wallet, sebab duit digital kan, itu yang mudah lah. Kadang-kadang mereka tak nampak sebab dia tak rasa lagi manfaat tu. Ya, betul. Satu lagi, mereka risau tentang struktur keselamatan. Betul. Tambah pula di media sosial banyak isu scammer sekarang ni kan. Ya. Jadi itu yang menyebabkan mereka terhenti seketika untuk kata menggunakan teknologi digital ini dalam struktur perniagaan mereka. Jadi Cik Shah sendiri, bagaimana, apa nasihat yang akan diberikan kepada mereka ini sekiranya mereka risau tentang keselamatan keuangan mereka sekiranya menggunakan secara total digitalisasi dalam perniagaan mereka? Betul, kita tak dapat nafikan bahawa sekarang scammer memang berluasa lah. Even baru-baru ini pun ada banyak kes duit telah lesap
daripada akaun dia orang kan. So tapi dalam dunia digital ni kita perlu yakin bermakna ia boleh membantu sedikit sebanyak meningkatkan mutu perniagaan kita. So hasilnya dari situ saya rasa antara peluang-peluang yang patut diambil oleh peniaga mikro especially adalah untuk mencuba. Cuba dulu dan tengok bagaimana okey ke tidak. Kalau tidak berjaya dan dari situ okey saya dah cuba, saya dah try, okey mungkin saya kena konvensional dahulu, tapi lambat laun kena juga beralih ke digital. Lambat laun tu kita nak bercerita berkaitan dengan masa hadapan akan jadi pada pandangan Encik Syah sendiri kan, bagaimana sebenarnya, adakah perniagaan secara digital ini akan dominan pada masa akan datang jika dibandingkan dengan teknik-teknik perniagaan yang konvensional sebelum ini, bersemuka, menggunakan wang yang secara fizikal dan sebagainya? Baik, seperti sedia maklum, platform e-dagang is the main thing at the moment. Memang antara benda yang paling orang guna sekarang ataupun orang membeli, terutamanya zaman masa PKP. Akan tetapi selepas kita dah masuk pasca pandemik ni, orang ramai telah beralih untuk membeli secara fizikal, tetapi masih juga membeli secara online. So digital akan dominan, tetapi masih teknik konvensional masih diperlukan. Sebab konvensional apa maksud konvensional, maknanya kena ada human touch. Bermakna kalau seseorang itu memiliki point of sale system, mereka memasukkan item-item ke dalam POS mereka untuk melihat apakah stok-stok yang ada di dalam gudang mereka, tetapi gudang tu masih perlu ada orang, masih ada orang melihat produk tersebut di mana, adakah okey ke tidak, stok tu okey ke tidak, macam itulah lebih kurang. Cuma ni human touch ni, kalau kita lihat kemajuan teknologi sekarang juga sudah digantikan dengan AI dan sebagainya. Betul. Jadi bagaimana pada pandangan Cik Syah sendiri tentang perubahan teknologi digital kita yang akan diaplikasikan terhadap sistem perniagaan nanti? Ya, betul. AI itu sekarang memang dah, cumanya di Malaysia masih belum sampai tahap tu lagi. Bermakna kita masih lagi memerlukan interaction human ataupun fizikal. Tetapi ia membantulah sedikit sebanyak peniaga-peniaga untuk memudahkan perniagaan mereka setiap hari. Sebab contoh, seperti saya, kami ada gudang di office kami. Dan apa yang kami buat, kami ada POS system di mana dalam situ kami mendigitalkan semua produk-produk kami di situ supaya mudah untuk mencari, tahu expiry produk, tahu stok kita di mana. Tapi saya masih kena ada seseorang untuk at least tengok produk ni okey tidak. Walaupun AI itu memang boleh tahu, tapi still kita kena ada. Yelah, nak mengawasi sistem tu perlu diselenggaranya. Manusia juga perlu ada di situ. Sekurang-kurangnya ada beberapa orang untuk berada di kawasan tersebut seperti gudang yang dinantikan oleh Cik Syah seketika tadi. Okey, kita nak bercakap, nak kaitkan sedikit perniagaan digitalisasi ini dengan inflasi. Harga barang meningkat sekarang ini. Jadi, kalau boleh sebenarnya kita nak menggalakkan peniaga-peniaga mikro, usahawan kecil di luar sana untuk bergerak ke arah digital ini. Jadi bagaimana sebenarnya orang kata perniagaan secara dalam talian ini boleh orang kata mengurangkan kos-kos yang mereka perlu tanggung disebabkan oleh kenaikan harga barangan daripada inflasi tersebut? Betul. Pada pendapat saya, sebenarnya kos barangan memang tengah naik sekarang. Dan dari segi peniaga yang ingin menjual produk, mereka kata, alamak, saya kalau nak buat iklan menggunakan Google ataupun Facebook Ads ataupun IG Ads, akan mengambil sedikit, akan mengambil sedikit keuntungan dia. So apa yang perlu mereka lihat adalah sebenarnya melihat apakah keperluan ataupun informasi yang diperlukan oleh pembeli. Sebab pembeli sekarang akan mencari harga ayam mana yang paling murah, sayur mana saya boleh beli kan. So ini adalah mungkin teknik yang boleh dipraktikkan oleh peniaga untuk at least belanja duit untuk memberitahu apakah informasi yang terbaik kepada pembeli-pembeli untuk beli barang kan. Sebab memang harga dah naik. Harga dah naik tapi orang masih nak cari macam mana saya nak beli barang yang murah. So mungkin peniaga boleh mengambil peluang ini, memang inflasi tengah naik, tapi untuk at least membelanjakan pembelanjaan mereka dalam SEO, search engine optimization dalam Google contoh. Dari situ informasi dapat diterapkan terus kepada pembeli. Teknik ini perlukan ilmu sebenarnya. Tak boleh terus buat kan. Jadi bagaimana sebenarnya untuk mereka mendapatkan ilmu-ilmu seperti ini? Baik, sebenarnya ilmu ni banyak ada di mana-mana. Seperti kami bersama dengan Shopee, Lazada. Lazada adalah Lazada University, Shopee University. Boost pun ada. So Boost adalah antara e-wallet terkemuka di Malaysia. So sebenarnya kalau nak dapatkan ilmu ni, kita go online je. Google dan memang ada bermacam-macam jenis. Tetapi saya cuma nak pastikan kalau boleh
peniaga perlu tahu 6 vertikal tadi yang saya sebutkan tadi. Vertikal kewangan, vertikal POS system, vertikal e-wallet, vertikal on demand dan platform e-dagang dan juga connectivity. Ini antara 6 elemen yang paling penting untuk mereka tahu supaya mudah untuk dia kata, okey, saya at least kena tahu benda ni dan tahu untuk maju ke hadapan. Ya. Cik Syah sendiri, saya difahamkan ada membimbing peniaga-peniaga usahawan. Ya. Bagaimana respon mereka terhadap dunia perniagaan digital ini? Sebenarnya diorang memang menunggu informasi daripada bagaimana untuk membantu mereka sebab diorang ni masih lagi kekurangan information dari segi digital. Apakah itu digital? Sebab peniaga perlu ingat, walaupun anda dah menjual dalam platform e-dagang, tetapi jika bisnes anda masih lagi konvensional, anda tidak digital. Digital bermakna transaksi telah berlaku secara atas talian, online banking, anda pun telah menerima QR Pay, anda pun ada POS system, semua itu adalah digital untuk membantu anda meningkatkan perniagaan anda. So, setakat ini usahawan-usahawan di bawah kami memang menunggu apa yang baru, apa yang boleh mereka tahu, apa yang boleh dibantu. Ya. Yelah, kita sekarang ni kita nak serap kos kan. Bila pergi digital kononnya kurangkan sedikit kos logistik, kos pemasaran, kita boleh pakai media sosial dan sebagainya kan. Kita boleh promosikannya tanpa mengeluarkan sebarang sen sekalipun untuk beritahu kepada orang ramai dan sebagainya. Tapi apabila kita nak menyediakan satu sistem untuk menggerakkan perniagaan kita ke arah digital ni, perlukan kos juga yang perlu dikeluarkan untuk permulaan sistem tersebut dibangunkan dalam perniagaan kita. Betul. Jadi bagaimana ni? Inflasinya barang sudah meningkat. Nak bergerak ke arah digital juga masih lagi memerlukan struktur kewangan yang agak kukuh untuk memulakan atau mencipta, memasang satu sistem yang baru ke arah digitalisasi ini. Bagaimana? Apa nasihat yang boleh diberikan kepada mereka ini? Okey, saya akan cuba kupas beberapa partners yang kita kerjasama, contohnya seperti Maybank QR Pay. Maybank QR Pay, anda tidak perlu sebarang kos. Anda cuma perlu daftar bersama Maybank QR Pay dan anda immediately ada Maybank QR Pay untuk anda terima bayaran secara atas talian. Right? Itu yang pertama. Yang kedua, jika anda ingin ada POS system, point of sale system atau gudang digital, yes, anda memang perlu at least invest dalam POS system. Tetapi seperti StoreHub. StoreHub juga sekarang ada mengurangkan kos, mana dia membantu untuk anda dapat langganan free 2 bulan pertama untuk anda mulakan. Jika okey, anda teruskan. So sebenarnya banyak juga perkhidmatan di luar sana memang mereka membantu sebenarnya. Mereka memberi peluang kepada usahawan atau peniaga, cuba dulu. Kalau rasa dia agak tak sesuai, you can stop. Macam tu. So memang ada partner-partner kita yang buat macam tu sekarang. Okey. Untuk mereka yang tak pernah langsung mulakan perniagaan dalam digital, kalau kita cerita anak muda tak apa, mereka dah ada orang kata pengalaman dalam dunia digital alam maya ni, tapi untuk peniaga kampung, contoh makcik yang meniaga keropok lekor, goreng pisang, mereka tak pakai sangat digital peranti-peranti ni. Jadi bagaimana untuk kita menggalakkan mereka, orang kata menggerakkan perniagaan mereka ke alam maya ini? Baik, beberapa program memang telah dijalankan oleh pihak kerajaan lah, terutamanya seperti program Desa Mawar KPLB. Apa yang berlaku, Desa Mawar membantu usahawan di luar bandar yang memang tidak ada akses kepada platform marketplace atau platform e-dagang, di mana mereka membantu directly, handhold. Memang kena handhold usahawan-usahawan mikro ni yang jual kepok lekor ke kerepek ke apa, sebab sebenarnya mereka tidak ada masa untuk I go online, saya nak upload produk-produk kan. So apa yang diperlukan adalah membantu memasarkan produk mereka dengan handholding diorang. Mesti kena buat. So apa yang berlaku sekarang di platform Desa Mall, apa yang berlaku, semua usahawan-usahawan yang ada produk dibantu secara terus-menerus. Mereka cuma produce produk dan Desa Mall akan help untuk push dapat produk lah. Macam tu. So kepok lekor memang ada kepok lekor yang sejuk beku, kan, ada yang dah goreng. Jadi produknya perlu diolah lah sesuai. Betul lah, sesuai tengok keadaan ni. Betul. Yelah, kalau jual dah masak, macam mana nak hantar kan, daripada contoh pada timur nak ke. Actually boleh kalau ikutkan vertikal yang nombor 6 tu on demand. Bermakna peniaga boleh contoh menggunakan Foodpanda ataupun Grab, mereka boleh upload produk dan jual dan orang boleh order directly. So on demand. So sebenarnya
peniaga cuma perlu tahu apakah saluran yang dia orang perlukan. Apakah saluran yang diperlukan untuk mereka menjual produk tersebut. Sebab sekarang ni ada yang menjual di platform berdagang. Platform berdagang besar, Lazada, Shopee, macam-macam. Tapi on demand seperti Foodpanda dan Grab menghantar mengikut lokaliti. Yang dekat ataupun jauh kan. So it depends kepada apa yang mereka perlukan lah. Okey. Setakat ini bagaimana respon? Adakah Cik Syah ada membimbing peniaga-peniaga di luar bandar ini? Betul. Seperti Makcik Keropok Lekor yang kita bincangkan seketika tadi. Apa respon dia? Bagaimana? Sebenarnya sekarang Desamok KPLB, itu pihak Kementerian Luar Bandar, telah mengadakan program pendigitalan usahawan luar bandar. Ya. So PPU, right? So program ini sebenarnya membantu usahawan-usahawan yang tidak ada akses kepada digital lah. Bermakna contoh kami Desamok bersama dengan Bank Islam. Sebab antara bukan isu, antara problem yang mereka hadapi ialah tidak ada akaun semasa. Okey. So current account ni important, penting untuk mereka buat transaksi, itu yang pertama. So yang kedua, ada tidak tahu apa itu connectivity, bagaimana untuk connectivity. So basically sebenarnya program ni sangat membantu mereka. So sekarang dah 500 usahawan telah terlibat lah. Yalah, saya dengar program itu mendapat sambutan sebenarnya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. So kami ada siri ketiga yang akan berlangsung tak lama lagi di Sabah. Di Sabah. Ya, di Sabah pada 19 dan 20 September ini. 19 dan 20 September ini. Okey. Jadi untuk mereka yang sedang menonton sekarang ini yang berada di Sabah, ambillah peluang ini ya. Betul. Banyak sebenarnya ilmu yang boleh anda pelajari sekiranya anda menyertai program-program disediakan oleh kerajaan untuk bergerak ke arah digital ini. Sebab kalau tidak, sampai bila kita nak berniaga di satu lokaliti yang sama kan? Betul. Kalau kita ada peluang untuk menyebarluaskan lagi produk kita ke kawasan lain, saya rasa ini adalah masa yang sesuai. Jadi mungkin sedikit saranan daripada Cik Syah sendiri untuk peniaga-peniaga di luar sana. Baik, kepada peniaga-peniaga luar bandar, especially ataupun dalam bandar, ambillah peluang ini sebab sekarang ni pendigitalan adalah ayat yang sangat-sangat digunakan di media sosial the moment. So saya sarankan kepada semua peniaga, kalau boleh anda cuba untuk at least ada POS system, at least tahu apa tu e-wallet, tahu apa tu QRP, supaya dia dapat memudahkan perniagaan mereka seharian. Dan juga sebenarnya in the long run tu memudahkan mereka untuk membuat pinjaman dengan bank, untuk rolling balik perniagaan mereka. Sebab sekarang ni memang isu dia adalah bagaimana saya nak roll balik dengan saya kan. So ini antara orang kata boleh dibantulah. Dan ilmu-ilmu ini berantai sebenarnya kalau anda dah mula memahami satu perkara, anda akan mengeksplor sendiri, mengkaji sendiri apakah antara teknik-teknik terbaik sesuai dengan perniagaan anda dengan digitalisasi ini. Jadi terima kasih kepada Cik Ahmad Syah Wahid bersama kita hari ini untuk berkongsi dan juga berikan sikit tip kepada anda semua peniaga di luar sana yang ingin berkecimpung ataupun mengembangkan perniagaan anda ke dalam dunia digital.